Okay. Baik. Sementara tu saya nak tanya, nampak tak share ni screen saya ni dengan audio semua jelas Tolong type sikit kat bahagian ruangan chat. Nak tengok sebelum kita mulakan kita punya sesi simple hari ni. Okay. Alright. Kenapa hanya pair ni cikgu? Okay. Pada pengamatan saya lah, sebab saya perhatikan benda ni untuk pair EG sebab dia punya movement tak besar, and then dia punya sewaktu market start setiap hari Isnin tu agak perlahan. Perlahan maksudnya safe zone dia tu agak ruang kecil. Jadi kalau kita, sebab kita nak scalping kan, jadi kita nak cari satu kawas. Bila scalping ni kita nak cari satu pair yang tak perlu menanggung float yang orang panggil float yang lama, float yang besar. Tak perlu menanggung maksudnya bila float tu tak besar sebab kita nak scalp. Dapat 10 pip ke, dapat 15 pip ke, kita lari. Lepas tu kita tunggu lagi. Jadi kita nak masuk lagi kan. Kita tak nak lah sampai bila kita entry, contoh kita sell, floating sampai 20-30 pip. Lepas tu nak tunggu dia turun balik tu, kita dah mula ragu-ragu. Pair lain tak boleh ke? Okay, pair lain boleh. SOP yang sama nanti saya akan bagi sebab memang simple sangat. Dan saya rasa you all semua boleh buat. Cuma backtest dulu untuk lihat dia punya apa panggil? Dia punya keberkesanan dia. Okey. Assalamualaikum kepada yang baru yang masuk. Kita baru je dalam sesi perkenalan lagi. Sebelum saya mulakan kelas ataupun mengajar cara untuk trade di pair EG. Okey. SOP dia simple je. Satu pair Euro GBP. Satu dia pair EG lah kita panggil. Kemudian nombor dua, kita hanya menggunakan di time frame H4. Okey. Kita akan menggunakan di time frame H4. Simple lah. Nombor 3, kita menggunakan separator. Separator period. Okey. Separator period. Bagi yang menggunakan desktop ke apa untuk trade, separator period ni senangnya tekan Ctrl Y. Okey. CTRL plus Y. Nanti tengok skrin dia akan keluar macam ni. Okey. Alright. Kemudian cara trading dia, okey, you boleh trade hari Isnin dan bila hari Jumaat sebelum market tutup macam pagi tadi kan, pagi Sabtu tadi tu, you kena clearkan semua you punya position. Okey, untuk yang orang kata untuk first stage. Untuk first stage, SOP dia you boleh trade hari Isnin, dunia time period untuk trade guna EG ni, teknik yang saya pakai ni, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, simple. Tapi by the end market nak tutup hari Minggu tu, macam pagi tadi ni, before market last candle nak start tutup, you kena clear all semua you punya position. Tak kisah sama ada floating, negatif atau positif. Okay. Itu untuk yang first stage. Kalau untuk second stage nanti kita akan pergi perlahan-lahan. Okay. Macam mana untuk hold, if you nak hold lah. Okay. Baik. Target pips tadi berapa cikgu? Okey, target pips dia antara 15 ke 20. 10 ke 20 pun boleh. Okey, terpulang pada you all. Bila you tengok, nampak market you masuk, market biru, is it enough untuk you? Then you ambil. Ni kita nak scalp je.
tapi kita akan gunakan satu area yang sama. Alright? Okay, ready? Boleh kita masuk ke ruang platform ni untuk saya lukis apa yang patut you all buat lepas ni. Alright? Jelas Kita ulang balik. First kali dia punya SOP bagi yang baru masuk. Saya ulang dulu first mesti pack EG. Kedua kita bermain di time frame H4. Okay. Ketiga kita menggunakan separator period. Kalau yang gunakan PC atau desktop, just tekan Ctrl Y and nanti kan keluar line macam ni. Untuk yang guna MetaTrader, kena buat kat setting lah. Okay. Dan trading style ni hanya Isnin sampai Jumaat untuk yang simple. Dan kalau untuk hold nanti kita akan pergi ke next stage sebentar lagi lepas saya bagi penerangan dia. Okay. Apa yang patut kita perhatikan? Okay, dengan ada separator ni. Okay. Biasanya kita nak trade menggunakan style ni, kita akan menunggu first kali kita akan menunggu hari Isnin. Kita menunggu hari Isnin. Okay. Kita akan melihat PEG. Biasanya hari Isnin dia akan orang kata pergerakan dia tak banyak. So kita kena identify ni. Kita kena identify lepas ada separator macam ni kan. You all tengok. Okay. You all kena identify price candle yang 3 candle H4 yang pertama. Okay. 3 candlestick H4 yang pertama tu dia mesti duduk sebelah-sebelah. Biasanya candlestick tu bentuk doji lah. Okay. Kita cari bila setiap hari Isnin 3 candle yang pertama dibuat macam tu. That means untuk minggu tu you all boleh trade lah. You all boleh trade. Okay, saya bagi contoh 3 candle yang duduk side by side macam ni. Okay, sekejap saya gunakan shape. Okay, ni contoh dia. 3 candle H4 yang duduk sebelah-sebelah. Sekejap. Okay. Okay. Dia mesti duduk sebelah-sebelah macam ni. Alright. Nampak Nampak tak? Jelas tak? 1, 2, 3. Candle dia mesti duduk sebelah-sebelah macam ni. Sekejap, saya cuba. Alright. Okay. Nampak Jelas Ni contoh 1 candle, 2 candle, 1 candle, 2 candle, 3 candle. Dia duduk sebelah-sebelah. Alright. Nampak Alright. Next, apa yang you all perlu buat? You all kena ambil horizontal line. Ataupun you all nak buat shape macam ni pun boleh. Shape pakai color ni pun boleh. You all just mark high and low dia je. Okay. Contoh. Ni SOP yang perlu buat. Kalau tak nak pakai line ni tak apa. You all boleh close. You all pakai ni je. You akan mark sepanjang-panjang yang mungkin lah untuk ni. Untuk you all highlight dalam period ni. Okay. So, apa yang terjadi sebenarnya, waktu market tengah complete 3 candle ni, bila mana dia buka je candle yang terbaru, yang keempat, waktu price baru je open, kan, you all boleh set order, stop, sell stop ataupun buy stop pada harga tertinggi dua-dua price ke harga tinggi 3 candle yang atas ni tadi. Contoh macam kat sini ataupun contoh dekat sini. Okey. Nampak? 1, 2, 3. Okey, bila price open kat sini, you all sell stop, buy stop sini, sell stop sini. SL you all buat terbalik lah, terbalik. Maksudnya kalau kat sini, kat atas ni you all punya
sell stop. Sorry, kat sini kau punya buy stop. Ni buy stop you all. Buy stop kat sini SL. So kalau you all punya sell stop sini, SL you all kat sini. Faham tak? Faham tak? Boleh tulis? Faham tak? Boleh dapat Okay. So bila price open dekat sini, kan, dia akan pergi salah satu price. So time tu bila dia akan langgar terus tau. Dia akan break out 3 candle ni. So bila once dia break out je, you all dah boleh ambil dah. You all dah boleh ambil dah profit tu. Simple je. Dan bila anda kata candlestick tu masuk lagi dalam ni, you all boleh buat lagi order yang sama dan you all tunggu je. Dia bila dia break out, you all lari je. Sampai hari Jumaat. Sampai Jumaat, you all guna simple method ni, maksudnya buy stop dengan sell stop dalam ruang yang sama ni 1 minggu. Okay, sebab yang saya tunjuk ni candlestick agak trending, so you all tak nampak. Sekejap, saya cari contoh yang lain. Okay, first kali senang je identify. Bila once candlestick tu duduk side by side, senang dah untuk you all you all nak trade untuk minggu tu. Okay. Sekejap. Candle, okay ni. Ni salah satu dia. Okay. 3 candle. Sebab PEG ni dia selalu 3 candle dia yang pertama duduk sebelah-sebelah. Jadi senang untuk kita trade. Sekejap, mana pula pergi tadi? Okay ni. Okay. Alright. Okay. Alright. 3 candle complete kan? Jelas tak? Tak nampak lah. Sekejap. Saya cari color lain dulu. Nampak tak shade? Tak nampak tak shadownya. Bentar Okay. Alright. So, macam saya ulang balik. Okay. Hari Isnin, tunggu formation 3 candle duduk sebelah macam ni. Okay, 3 candle duduk sebelah macam ni. Kemudian, complete je, open je price new candle untuk H4. You all terus mark atas dengan bawah. Okay, atas dengan bawah. Okay, jadi bila dia dah mark kat sini, okay, you all nampak first price ni, dia akan terus naik kan? Nampak? Dia akan terus naik. Korang dah buat buy stop dengan sell stop. So bila price tu naik, you all dah boleh nampak berapa pip ni? Sampai dalam 10 pip. 5 pip. 5 pip, you all boleh curi-curi dulu. Okay, bila dia masuk, curi-curi lagi. Okay, curi lagi. And then yang the still remaining, korang buat je sell stop dengan buy stop order. Kan? Dan bila dia break, macam ni, dapat. Dia masuk balik kat dalam ni, ruang ni, korang masuk lagi kat sini pun korang boleh dapat lagi, curi lagi. Okay. Lepas tu bila dia turun balik dalam ni, you all akan nampak dapat lagi. Dia masuk dalam ni, you all buat lagi buy stop, dapat lagi. Okay. Maksudnya kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 entry pada minggu ni lah. Okey. Okey. Macam kenapa tadi cakap kenapa pakai EG? Sebab bila ada candle side by side macam ni, you all hanya perlu risikokan SL dalam 25 pip saja. Maksudnya kalau dekat sini you all punya buy, kat sini kalau you all punya buy, SL korang kat sini. So kalau kat sini korang punya sell line ni, kat sini korang punya SL. Ni stop order lah. Okey. Sementara tu nak tahu ada tak yang tak faham untuk buat pending order macam mana? Apa maksud sell stop buy stop tu? Bukan tekan sell buy tu tau. Ni lain. Ada yang faham ke tak faham? Saya tak tahu juga benda tu. Cuba tanya, komen kat ruang ni sikit. Dekat ruang chat ni saya tahu. Tahu tak macam nak buat buy stop dengan sell stop tu? Okey, Cik Zaman. Tak tahu nak buat. Okey bang. Yang lain semua tahu ke tak tahu nak buat? Alright. Okey, tak tahu. Okey, tak tahu dia macam ni bang. Bila dah marking atas bawah ni, okey kat sini kita ada price. Okey, kat sini kita ada price. Okey, tekan F9 kalau nak buat order. Tekan F9. Okey, kat sini masukkan lot size. Sorry. Ni, pilih pending order. Okey, pilih pending order kat sini. Kemudian setkan berapa lot size nak masuk. Okey, kat sini letak stop loss harga yang bawah ni. Kat sini kita pilih dia punya order ni. Ni buy stop, ni sini sell stop. Contoh kalau sell stop, contohlah macam ni sell stop. Okey, sell stop kita buat kat bawah ni kan. Okey, 08 89805. SL kita letak 0.90058. Baru masuk berapa lot nak masuk? 0.05 contoh. Kemudian tekan je place. Lepas tu nak buat buy stop tadi, tukar kat sini juga. Buat satu lagi, buy stop. SL semua siap. So nanti dia akan ada order kat sini tulis buy stop. Dekat sini dia akan tulis buy stop. Sorry. Sekejap ni. Kat sini nanti dia akan tulis buy stop dengan sell stop lah. Kat sini akan appear. Macam ni. Dia akan tulis kat sini buy stop, sini sell stop. Alright. Simple je. By the end hari Jumaat, kalau price kat dalam ni, you all close je. Kalau kat atas, masa tengah biru, close je. Dan satu lagi, kalau waktu price, korang masa price kat dalam ni, kita buat buy stop dan sell stop serentak kan. Okay. Jadi bila dia dah trigger salah satu, you all close yang mana tak kena tu. Sebab nanti bila dia masuk balik, kita pasang dua-dua sekali balik. Okay. Pair yang boleh guna EG saja ke? Okay. Macam saya dah cakap tadi, kenapa saya pakai pair EG? Sebab SL dia kalau candlestick tu duduk sebelah-sebelah, sangat-sangat minimum. Jadi kalau abang pakai EG, abang pakai GJ lah contohnya. Abang pakai gold lah sebenarnya. Sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Cuma kita tak tahu satu candle, kalau macam gold contohnya, bila dia buat side by side tu, dia punya high dengan low tu beratus tip juga kadang pergi. Jadi saya dah monitor dah, saya dah tengok kalau side by side candle pada H4 yang pertama 3 tu, bila kita nak trade, dia jadi average bawah 40 pip. Jadi antara dua ruang tu. Jadi bagi saya sangat-sangat optimum lah dia punya risiko untuk kita buat buy stop dan sell stop ni. Tapi itu tak bermakna kalau abang nak guna kat gold, konsep yang sama. Boleh. Tapi abang buat backtest dulu, SOP yang sama, function candle yang sama, abang try. Kalau abang rasa kalau 100 pip itu berbaloi, bagi saya boleh tanggung dengan equity abang untuk trade, terpulang. Tapi konsep dia semua sama. Cuma saya tengok EG ni dia terlalu minimum. Minimum sangat. Sebab kenapa saya tak gunakan kat EU atau GU? Sebab kadang-kadang candle EU, GU ni pun
susah nak dapat formation yang side by side macam ni untuk 3 candle yang pertama. Jadi bagi saya agak selamat, jadi saya pun pakai, so kenapa tak orang lain pun gunakan kan? Macam tu maksud saya. Okey. Ada yang bermasuk lagi. Okey, tak apa. Okey, itu SOP yang pertama yang terlalu simple. Okey, macam mana kita nak gunakan ni untuk macam advance sikit. Okey. Sekejap saya clearkan dulu. Okey, ni SOP yang paling utama lah. Maksudnya setiap kali bila nak trade, gunakan yang saya dah yang bagi tadi. Okey, ni saya akan buat pertambahan sikit untuk orang kata dance dengan market lah. Okey, untuk macam mana nak orang kata tengok cara kita pakai ni untuk read the market. Okey, sekejap. Oops, sorry. Mana hiji ni? Tekan ni pula. Alright. Okay. Alright. Bagi yang baru masuk, saya akan ulang balik sikit sepintas lalu. Dalam masa yang sama, kita nak masuk ke advance dia. Okay, nak masuk yang orang kata nak tengok macam mana nak dance in the market. Okay. First sekali untuk trade ni, macam kita hanya menggunakan PEG. Kemudian kita akan menggunakan time frame H4. Kemudian kita menggunakan separator. Bagi yang tak tahu macam mana nak buat separator, tekan Ctrl Y. Okey. Kemudian kita akan gunakan teknik ni untuk trade scalping ni daripada hari Isnin sampai hari Jumaat sebelum market close pagi Sabtu macam tadi tu, sebentar tadi. Okey. Jadi bila mana kita nak, macam mana kita nak trade? Okay, first kali SOP dia mudah je. Kita tunggu 3 candle yang pertama di H4 ni siap. Kemudian kita akan menggunakan high dengan low 3 candle tersebut untuk kita masuk entry kita. Okay, kita akan buat macam ni. Okay, kemudian kita akan tarik panjang. Okay, kita akan tarik panjang. So 1, 2, 3 candle. Bila dia complete, okay, next candle bila open, the next candle open, okay, kita akan buat buy stop dan sell stop di antara high dengan low tadi. Contoh, okay, bawah ni. Okay, so SL bagi setiap order tu, dia atas bawah lah. Maksudnya kalau dekat sini kita buat buy, kat sini SL dia. So kalau kat sini kita buat sell, kat sini SL dia. Setiap minggu ini adalah ruang kita untuk trade. Kita akan menggunakan price dekat area tu untuk trade. Alright. Kita ambil range dalam 10 ke 20 pip terpulang sebelum market breakout. Kalau dia breakout, alhamdulillah lah. Okay. So macam ni, bila mana macam ni terjadi kan? Okay, bila mana macam ni terjadi, biasanya dia nak bagi tahu, kita boleh nampak sesuatu trend nak berubah juga sebenarnya. Okey, bila candle 1, 2, 3 ni siap, okey, kita kalau perasan ataupun nanti bila you all buat back test, bila market nak bagi tahu dia nak turun atau naik, okey, nak turun atau naik, dia akan break price Monday candle ni lah. Kita panggil Monday candle. Okey, nampak ni kan, bila dia break up ke bawah body macam ni, so bila dia masuk, you all dah set buy dengan sell stop kan. So dia keluar balik, betul. So kat sini you all dapat profit kat sini lah. Okay, so bila you price masuk balik dalam ni, you all akan start balik you all punya buy dengan sell stop, betul. Okay, now kat sini you all dah dapat profit 1.
So bila price kat sini, you all buat buy stop dengan sell stop. So from here, you all dapat sikit. Kat sini, you all dapat sikit. Okay. And then, bila ada breakout macam ni, bermaksud market memang akan naik atas lah. So bila dia naik atas, yang ni kalau dia dah masuk ni pun, you all buat buy stop and sell stop, you all still lagi profit. Okay. Then bila dia masuk dalam ni, dia keluar balik, you all dapat lagi profit di sini untuk buy stop. So, kat sini pun you all dapat lagi. Faham tak? Nampak tak? Ada yang ni ke? Ada yang faham tak penjelasan saya tentang ni? Cuba tulis ruang sikit. Sebab saya cakap agak laju. Itu masalah saya sekarang. Faham eh? Baik, senyap pula. Okay. So, buy stop kena buat banyak kali. Betul, buy stop dengan sell stop buat banyak kali setiap kali price duduk dalam ruangan ni. Dalam zone ni zone. Ni zone trade kita minggu ni. Alah, hilang lah. Jadi macam ni bang, bila buy stop, sell stop, bila dia masuk, price duduk dia dalam zone ni, zone warna kelabu saya marking ni, abang buat buy stop dengan sell stop. Abang buat buy stop dengan sell stop. So nanti price pergi je mana-mana area ni, abang boleh ambil 10 pip ke atas. Abang ambil je 10 pip ke atas, tak ada masalah. SL dia ada way round lah kan. So sebab bila mana dia sebenarnya bila price duduk dalam ni, untuk dia bagi tahu sama ada dia nak naik atau turun, price sebenarnya dia kena buat breakout. Candle 3 candle ni baru dia akan bagi tahu you yang dia nak ubah trend. Cikgu, kalau price tu duduk luar pada zone tu, kita tak boleh nak set luar, maksudnya di kat atas ni. Kat atas ni ya. Okey, kalau dia buat kat atas ni, dia seeloknya waktu dia price tu masuk, dia celup dalam area warna ni lah. Warna zone trend, zone yang kita marking tu. Itu lebih, orang kata lebih proper lah. Kalau kat atas ni, you all nak buy dulu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma saya bagi SOP ni supaya bagi mereka yang nak minimizekan risk tapi nak orang panggil nak nampak keberkesanan dia, tunggu price duduk dalam candle ni, baru you all buat. So kalau kat atas ni, you all nak buy pun tak ada masalah. Cuma SL korang tahu dah, bila mana price tu breakout bawah ni, dia memang akan nak alih trend. Okay, kita akan tengok yang lain juga. Untuk bagi contoh. Okay. Patut tulisan tak nampak. Okay. So, kita ambil contoh. Sekejap, mana lagi? Yang side by side candle. Okay, macam ni. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay. Ni berapa pip atas bawah ni? pip. Okay. 3 candle. Nampak kan? Candle breakout kan? Dia masuk balik. So you all akan tahu sebenarnya price nak turun dulu. Tapi kalau korang tak tahu, tak nampak, tak apa, buat je buy stop dengan sell stop. So bila price tu turun, you all dah boleh ambil balik lah. Okay? You all dah boleh ambil balik. And then bila dia masuk ke dalam ni, you all
buat buy stop and sell stop dulu. Sediakan naik atas dulu lah. You dapat buy stop punya order. Okay. So bila dia masuk balik dalam ni, you buat balik buy stop dengan sell stop. Kat sini you dapat balik. Okay. So bila dia masuk dalam ni, buat lagi buy stop sell stop kat sini. Korang akan dapat balik. Simple je. Tuliskan SOP cikgu. Okay. SOP dia. Sekejap. Okay, first tadi SOP dia. First, pair EURGPB. Okay. Nombor 2, kita trade di time frame H4. Okay. 3, kita menggunakan separator period. Okay. CTRL plus Y. Okay. Kalau nak tahu kan, separator Y kan. Lepas tu 4, trade trade time dari Isnin, dari Isnin sampai Jumaat. Okay. Okay, ini dapat Kemudian pergi kepada ni boleh ambil gambar ataupun nak screenshot ke apa, tak ada masalah. Kemudian kita pergi kepada cara SOP tu. Sekejap boleh. Nombor 5 kan. Nombor 5 kita buat apa tadi mula-mula? Mula-mula kita buat marking high price dengan low price, 3 candlestick H4 yang pertama minggu tu. Okay. Betul Nombor 6, kita buat bila mana new candle stick, new candlestick H4 open, kita set stop order pada high dan low candle sebelum. Okay. Nombor 7, gunakan trade zone tersebut untuk minggu itu saja. Okey, sekejap. Target pips. Target. Okey, ini boleh Dapat Semua dapat Semua ni ke? Semua faham Okey. Okey, Amir dapat. Okey, faham. Alright. Okey, boleh screenshot. Saya print. Okey, saya close dulu jap. Nanti saya bagi dalam chapter 2 punya SOP. Okey. Kat mana lagi kita boleh buat? Okey, sekejap Okey, ni ada satu lagi. Okey. Ini contoh dia satu lagi. Sorry.
Okay, ni satu lagi. 1, 2, 3 candle siap. Kat sini, price open. Terus buat buy stop, sell stop. Price dapat, ni satu. Kemudian dia masuk balik. Okay. Kalau kat sini trigger, you all tak ada sempat nak ambil, tak apa. Selagi dia tak kena SL, biar je. Kan? Kemudian kat sini kita dapat satu. So dia masuk balik kat sini, buat lagi buy stop. Ketiga, dia keluar. Kat sini, dapat 3 dan continue. Kalau selagi dia tak masuk ke apa ke, you all nak biar, tak apa. Okay. Kat sini, mana tadi kat sini. Okey, kat sini lah kalau macam bagi mereka yang tahu trend ataupun bagi mereka yang tahu macam mana nak baca yang menggunakan moving average ke Bollinger Band ke, kat sini kalau you all boleh dapat maximum profit lah. Sebab kalau you all you all gunakan moving average ke apa, you all akan nampak dah tu trend kat sini. So you all boleh hold lah position korang. Kan dia kata nak guna lah, maksudnya untuk orang kata nak maksimumkan. Tapi bagi mereka yang nak scalping ke apa, bagi saya kat sini gunakan SOP yang saya dah tulis tadi lah. Tak ada masalah. Okay. Right, mana lagi? Saya nak mencari contoh yang sideways sebenarnya. Supaya you all nampak yang market ni bila dia naik turun, dia akan breakout. Okay, ni contoh. Okay. Ada lagi baru masuk. Okay. Okay. Ni contoh apa kita panggil? Ni contoh market dia nak bagi tahu sama dia nak naik atau turun lah. SOP yang sama. Okay. Okay. 3 candle. Kan? Placing order. 4. Masuk. Placing order. Okay. 4. Okay. Biasanya kalau macam ni, price nak naik atau turun ni, kalau dia masuk balik, dia akan break out lah. Kalau dia break ni, dia tak dapat patahkan ni, maknanya dia nak bagi tahu yang market memang nak turun. Contoh ni tengah candle kan, kat sini ada breakout. Kemudian dia masuk balik, kemudian ada breakout sini. So breakout ni dengan dah dimatikan oleh breakout ni. So yang ni dah tak valid untuk masuk buy. So you all kat sini bila dah breakout kat sini, bila dia masuk balik, you all cari sell je. Kalau kalau you all nak tahu ni lah function 3 candle Monday ni sebenarnya. So you akan nampak satu trending kat sini. So bila dia dah break kat sini, you akan nampak kat sini dia open kan. Ni untuk advance level lah. Bukannya yang tadi saya cakap scalping tu. Saya nak tunjuk je supaya nampak movement price. Okay. Suppose ni untuk trade minggu ni. And then bila new trade kat sini, you all still boleh marking juga. You all boleh marking juga candle yang previousnya ni. So korang boleh nampak sebenarnya bila dia breakout kat atas ni, dia nak pergi yang price Monday minggu lepas. Nampak tak dia masuk balik? Nampak tak? Dia masuk balik kat sini. Dia masuk balik, lepas tu dia turun. Sebab kat sini dia dah beritahu dia nak turun. Kan? So, dia masuk, dia turun balik. Nampak pun kat sini kan? Masa dia breakout ni, dia beritahu dia memang dia breakout dia naik atas lah. Untuk pergi previous 3 Monday candle ni. So, bila dia dah sampai, dia turun. And then dia buat kat sini pun dia buat breakout. Nak beritahu nak continue turun lah sebenarnya. And then, kat sini pun kalau you all scalping untuk minggu ni pun, you all dapat je duit. 1, 2, 3. Okay. Next ni dah open, sorry. Ni masuk buy, sell, masuk buy stop, sell stop. Masuk buy stop dengan sell stop kat sini, you all dapat 1, 2, 3. Okay. 1, 3. Bila dia masuk,
You all buat 1, 2, 3. Okay. Kemudian dia masuk atas. Dia masuk atas. Masa dia masuk kat sini ni, kita pasang sell stop dengan buy stop kan. So kat sini you dapat buy stop. 1. So bila dia masuk balik kat sini, okay, you all pagar balik sell stop and buy stop. Kat sini you all dapat. So dia masuk balik, you all dapat sini. Okay. So bila dia masuk yang ni, you all pagar balik. So yang ni mungkin you all dapat 1 and then ni kan sebab yang kat sini. And maybe you all dapat kat sini juga. Okay. So bila price masuk balik yang ni, okay, kat sini kalau you all kalau tengok kat sini kita macam ragu-ragu kan. Okay, bila dia masuk balik price kat dalam ni, yang kat sini atau sini, still lagi dapat 1, turun kat sini, dia masuk sebab ni H4 kan. So mesti ada 2-3 candle duduk main dalam ni. Dapat sini 1. Jelas tak? Boleh tak guna pakai? Rasa-rasa lah, praktikal lah untuk you all pakai. Cuba bagi komen. Boleh? Jelas. Boleh guna pakai Faham Simple je. Okay. Satu lagi yang macam ni. Oh, sorry. Okay. Yang ni pun sama kak. Lebih kurang je. Okay. Ni turun Cuma kat sini mungkin kena 1 SL. Kemudian dia masuk balik kat sini mungkin dapat sikit. And then masa dia open kat sini dapat dekat balik atas. 1, sini dapat 2, sini dapat 3. Okay. Kemudian dia break out bawah. So kat sini dia dah masuk. Kalau buat dapat duduk kat sini dapat bawah, dapat atas. Kan ni sebab dia scalping kan. So, you mesti lari. So bila dia dah mati sini, dia open sini, you mesti buat pagar atas, bawah dapat, atas dapat. By the end Jumaat lari. Saya tak jelas TP dan SL. Okay. TP dan SL ambil antara 10 ke 20 pip je. Seperti period yang dibuat mungkin dengan minggu cikgu. Ya betul. Seperti kalau separator H4 ni sepanjang minggu ni maksudnya cerita 1 minggu lah. Tapi kita nak trade bila mana price duduk je dalam area zone ni kan. Bila price duduk je, you all terus pasang buy stop dengan sell stop. SL dia di atas dan di bawah ni lah yang saya marking ni. Jadi setiap kali price duduk je dalam ni, bila ada dia chances dia berada dalam kawasan ni, you all buat je buy stop dengan sell stop. Bila price tu break dalam 10 pip ke atas yang cukup bagi you all terus lari. Jangan pegang. So bila mana dia masuk balik dalam tu, you all parking lagi order. Buy stop dengan sell stop. Set 10 pip 20 pip macam tu. Sebab tu bila buy hari Jumaat, kita terus tutup. Price tengah floating positif ke negatif ke tutup. So kita ada minggu lagi satu tu untuk buat lagi. Yang penting, yang asas yang paling penting, make sure candlestick tu dia mesti side by side. Bukan sebarang candle yang macam ni. Bukan candle yang macam ni. Bukan candle trending. Bukan candle trending. Dia mesti candle macam ni.
dia mesti candle 1, 2, 3, dia duduk satu ruang sama je, sebelah-sebelah je. Kita tak nak yang trending macam ni. Okay, saya beritahu kenapa kita tak nak trending. Sebab bila trending, you all punya room akan jadi besar. You all punya room akan jadi besar. Macam ni. So, biasanya yang high ni dah jadi 50 pip macam tu. Kita nak minimumkan. Sebab tu kita cari yang side by side macam ni. Kita nak minimumkan. Kita nak ruang tu ruang tu betul-betul kecil. Sekecil yang boleh. Kalau macam ni pun side by side, tapi tengok candle ketiga dia dah jadi besar. Kalau boleh kita elakkan lah. You nak stay pakai valid, tapi you kena tahu risiko yang untuk trade minggu tu agak besar, besar sebab ialah zone dia tu jadi besar kan. Kalau dia side by side jadi kecil je. So kita nak yang kecil tu, sekecil yang boleh. Macam ni, side by side, okey. Walaupun besar, okey. Macam ni, baik. Kan, 1, 2, 3, baik. Kalau macam ni, okey gak. Tapi itulah, dia ke bawah, dia sini ke bawah kan. Tak nak. Kita nak yang dia betul-betul sebelah-sebelah je. Jadi orang kata dia dalam range pip yang sama je, minimum lah. Boleh je pakai. Tak ada masalah. Tapi kita nak yang betul-betul safe. Okay. So kurang-kurangnya biar first candle tu biar dalam bawah 40 pip. Barulah kita rasa macam okey, boleh trade. Macam ni kan. Ni memang terbaik macam ni. Kan, kalau side by side macam ni kan. Dia turun balik, masuk, dapat naik. Semasa CS, bagaimana cikgu buat untuk Netflix? Macam mana tu? Saya tak faham. Semasa candlestick, bagaimana untuk cikgu untuk macam mana soalan ni? Semasa candlestick, bagaimana cikgu? Boleh elaborate sikit abang, macam mana soalan abang ni? Untuk next week. Okay, untuk next week. Untuk next week ni, kena tunggu 3 complete candle ni. 3 complete candle, kalau dia side by side, and abang terus marking je lah. Kita gunakan trade zone tu nanti. Tak apa, nanti ingatkan saya dalam group 2, dalam pukul 4 petang ke atau 5 petang macam tu untuk saya markingkan. Tak apa, saya markingkan H4 untuk EG minggu depan. Nanti saya akan bagi contoh yang semasanya untuk next week, untuk you all. So nanti you all boleh tengok kalau you all boleh guna. Stop loss macam saya kata, high low tak ada masalah. High low, marking high low. Kalau bawah tu sell stop, atas tu stop loss. Kalau atas ni buy stop, bawah ni stop loss. Okay. Boleh Abang Marin, semasa candlestick bagaimana untuk next week? So kita kena tunggu complete lah. Kita kena complete dulu 3 candle hari Isnin. Ini cikgu. Maksudnya pada hari ni punya lah, pagi tadi kan. Okay. Pagi tadi kedudukan terakhir dia begini. Okay, ni sekarang yang akhir sekarang. Sekarang. Jadi mana kalau kita nak untuk next week punya, makna kita boleh gunakan yang candle 3 ni ataupun kena tunggu candle yang baru pada minggu depan. Faham. Okey, saya faham soalan. Okey, untuk minggu depan kita akan gunakan H4 yang baru punya candle, 3 candle yang pertama untuk minggu depan.
Kita tak gunakan yang untuk yang ni lah sebab you all nak scalp. Kan, you all nak scalp. So kita gunakan biar 3 candle baru untuk minggu depan punya lah, because yang ni adalah untuk minggu ni. So kalau macam kedudukan sekarang ni kan, macam kedudukan sekarang ni, kalaulah korang ada position padam je. Kalau ada order tengah floating ke apa ke, padam je. Sebab kita nak gunakan candle yang baru minggu depan. Kita nak gunakan candle baru minggu depan. Yalah. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan logik, bila price dah tutup macam ni, dia masih ada di range sebelah ni, kita boleh guna pakai. Tapi kita nak yang fresh, yang paling fresh. So kita marking candlestick H4 yang terbaru, minggu baru. Senang. Supaya takut nanti ada berlaku kekeliruan pula nanti. Jadi kita gunakan yang paling baru je. Jelas tak, Abang Marin? Okey, ya, jelas. Terima kasih. Okay, dah tak apa. Alright. Ada soalan lain, cikgu? Bukan buy harga rendah, sell harga tinggi ke? Betul. Buy harga rendah, sell harga tinggi. Okey. Sebab tu kita menggunakan stop order. Okey, stop order ni bang, dia berbeza sikit. Konsep dia. Stop order ni, dia maksudnya, contoh kalau abang, saya gunakan line ni Saya gunakan, sorry. Okay, saya gunakan line ni, saya akan tukar color sikit. Okay. Alright. Untuk apa maksud buy stop? Buy stop bermaksud, okay, bila mana kita predict harga nak naik atas. Bang Okay, so kita parking harga, kenapa kita parking untuk stop order, kita parking harga tu dekat atas daripada harga tinggi lah maksudnya. Jadi fungsi buy stop ni, okay, kalau abang perasan dekat market semasa ni, kan, kalau abang perasan dekat harga semasa ni, okay, buy kat sini, harga semasa, betul. Kenapa kita buat buy kat sini? Sebab sepatutnya buy kena dekat bawah. Betul tak bang? Okay, buy stop ni function dia bila kita placing order, bila price ni tiba-tiba dia naik ke atas ni, dia akan terus trigger kita punya order yang kita placing, kita park tadi. Dia akan terus place langgar. Dia terus open, trigger. Compare kalau ini adalah maksud buy stop. Kalau buy limit, bila kita place order dekat bawah ni, okay, harga sekarang kat atas ni, betul? Okay. So bila buy limit, function dia pula, bila harga turun kat bawah ni, baru dia trigger kita punya price, lepas tu baru dia naik atas. Baru kita maksudnya kat sini, masa dia dah langgar kita punya order, naik atas, kita profit. Kalau buy stop, function dia, kita place order kat sini, kan? Kita harga semasa kat sini, bila dia naik, dia langgar kita punya ni, trigger, dia terus naik. Konsep dia ibarat macam kalau buy stop ni ibarat macam kita terus market tu terus rentap harga kita, dia betul bawa naik atas. Dia terus rentap. Dia bukannya kita place kat bawah ni, okey, dia kena patah balik, datang ke rumah kita, ambil kita, baru nak pergi jalan. Tu konsep buy limit. Tapi kalau buy stop ni ibarat macam dia tengah on the way, dia jampak kita, dia terus ambil. Tu konsep dia. Faham tak? Abang Rizal? Faham Begitu juga kalau sell. Sell maksudnya kita park kat harga paling bawah, dia akan rentap harga kita, terus bawa terus pergi. Dia tak datang dulu rumah kita, ambil, nak pergi tak. Ni dia terus rentap je. Tu konsep dia. Okey. Ada soalan lain lagi? Adam, ada soalan, Adam?
Tak ada. Okay, faham Ada soalan lain lagi? Nah, okey. Ada. Okey, tak apa. Kalau ada masa saya rasa sebab saya dah itu saja sebenarnya konsep dia. Kalau boleh buat back test kan, ada ruang masa, back test dulu, marking di H4, entry start di H mana? Tak Dam. Bukan Dam. Kalau marking di H4, entry pun kat H4 Dam. Tak ada tengok kat H1 apa. Kita memang exactly pakai H4 je. Kita pakai H4 je. Konsep dia. So, ada buat back test, pakai separator ni, tengok kalau boleh marking setiap 3 candle tu, nanti you akan nampak trend ke apa ke. Lepas tu kalau tak faham, nanti tanya je dalam grup. InsyaAllah nanti saya akan respon. Ada apa? Ada apa lagi? Tak ada. Yang lain-lain, Hafi, Abang Fauzi, Puan Teh, lagi siapa lagi? Ramai ni. Azmi, ada? Okay Right. Okay, nampak simple. InsyaAllah boleh buat duit. Sebab saya pun kadang saya pakai juga. Saya daripada line chart. Sebab line chart agak swing lama kan. Saya rasa nanti insyaAllah mungkin saya akan buat line chart punya kelas baik semula. Sebab saya rasa macam saya cakap agak terlalu laju. Jadi macam ramai kurang faham. Nanti kita buat balik sesi ni, tak apa. Kelas-kelas untuk chapter 2 ni kita boleh buat ulang-ulang. Sebab you all memang dapat free kan. Itu memang privilege korang. So don't worry. Yang tak faham nanti kumpul soalan untuk line chat pula. Dalam masa yang sama, kalau ada lagi idea-idea trade yang boleh saya kongsi, nanti kita akan bagi tahu dalam grup. Boleh pakai tak untuk baseline EG? Okey Bang Huzi, boleh bang? Boleh. Saya akan bagi tahu kenapa boleh, sebab SOP dia sama. Cuma saya bagi tahu kenapa saya tak galakkan untuk guna pair lain. Sebab contoh, kalau mungkin abang nak pakai kat GJ 3 candle dia tu abang kena tengok, kalau boleh biar 3 candle tu seminimum boleh kita marking tu zone tu dalam 40 ke bawah, 40 pip ke bawah. Compare kalau abang pergi ke pair-pair yang volatile macam GJ, EJ, Chef, macam silver, gold, oil kan. Kalau dia side by side dalam, tapi kalau dia orang kata apa, duduk dalam side by side candle yang bagi abang dengan equity abang boleh hold, it's up to you. Tak ada masalah sebenarnya. SOP is macam tu juga. Cumanya saya bagi kat EG ni sebab bagi saya EG ni paling safe lah. 3 candle dia every week jarang lah atas 60 ataupun 50, which is cukup-cukup optimum lah risiko bila kita nak trade untuk kita scalp kan. So kalau abang rasa sebab tu kita gunakan benda ni, sebab tu benda ni kalau abang nak guna untuk pair lain, buat back test dulu. Kalau boleh guna pakai, then you can go for it. Tak ada masalah bang. Cuma saya saya promote EG lah. Saya promote EG sebab dia safe. Dia safe. Orang kata safe pair lah untuk trade macam ni. Tak ada masalah. Semua pair boleh valid. Okay. Ada lagi sebelum kita akhir sesi kita pagi ni? Boleh sambung urusan yang lain-lain tertangguh. Ada? Okay, kalau tak ada, kalau CS dah keempat, macam ni. Kalau candlestick dah keempat dan apa ni? Kalau CS dah keempat ke lima, tak apa. Macam ni Kalau yelah, kadang-kadang kita terlupa kan, candle H4
pagi, pukul 6 dah start new candle kan. So supposedly after 12 jam, okay, H ke-4. Okay, tak apa. Kalau terlepas yang tu, you mark je 3 candle yang pertama sebab kita tahu mungkin kita terlepas first setup. So kita ada setup-setup lain lagi. Tunggu je kat dalam zone tu, kan? Tunggu je kat dalam zone tu untuk kita buy and sell stock balik. Sebab kita gunakan zone tu untuk 1 minggu tu. So kalau dah terlepas, tak apa, tunggu je price dekat dalam 3 candle tadi tu untuk kita buat order kita. Simple je. Okay, Mei, faham? Alright. Okay, kalau tak ada apa, saya rasa kita end session kita. Esok jangan lupa kelas you all dengan untuk tajamkan balik basic. Mungkin boleh tanya, mungkin Abang Rizal boleh tanya balik function order buy stop, sell stop ataupun instant tadi tu. Macam mana nak buat dengan Cikgu Reza. Dengan Reza, lepas tu apa-apa lagi yang berkenaan esok sebab basic forex dengan advance. So esok malam. So saya pun mungkin ada nak duduk juga, nak refresh, nak dengar. Ada benda agak terlupa. So kita jumpa esok lah. Okay. Terima kasih semua kerana sudi masuk sesi pagi ni. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum. Alright.